begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersiaran hari ini. Ini adalah sepak terajang kehidupan FB Live bahagian 6. Bahagian 6 kita dah sampai alhamdulillah ke bahagian 6. So kita telah bermula 1 2 3 4 5 6. So sesiapa yang tertinggal anda boleh lihat di FB page Aziz Basiran-AB Aziz Basiran-AB. Jadi hari ini special kita ada tetamu khas yang datang ke studio kami. Ini kali pertama lah kita buat FB Live, training biasa. FB Live di mana kita panggil tetamu jemputan untuk bersama kami datang di studio kami bersama kru-kru kami. Jadi bagi yang dah masuk dah join tu, mungkin boleh say hi ke, cakap suara jelas tak jelas dan mungkin boleh nak tanya apa-apa ke sebab topik kita masih berada dalam topik yang sama, iaitu sepak terajang kehidupan. Sepak terajang kehidupan di mana dia ada maksud dia ada maksudnya di mana sepak terajang kehidupan ni adalah ada dua maksud. Yang pertama adalah sepak terajang di mana betul-betul sepak. Betul-betul kena sepak lah. Yang kedua adalah sepak terajang yang kiasan, bahasa kiasan. Terima kasih Cik Safwan Abu Kasim. Alhamdulillah Cik Safwan Abu Kasim ni adalah sesi sepak terajang bahagian 4 itu. Bahagian 4. Dia seorang usahawan yang berjaya. So mungkin kita boleh panggil lagi. Mungkin kita boleh ada sesi FB bersama beberapa orang terus. Kita buat mega hujung tahun. Cik Anwar Harun, terima kasih. Salam boh. Suara clear. Alhamdulillah. So kita ada Cik Nur Jenal. Terima kasih. Hai Kak. Terima kasih kerana join hari ini sambil lunch. Cik Arifin Ghazali. Waalaikumsalam. Okey, seperti biasa InsyaAllah dalam program ni bagi mereka-mereka yang memberi kata-kata ataupun soalan-soalan atau pendapat-pendapat yang baik, so insyaAllah kita ada hadiah yang istimewa yang kita akan umumkan kemudian. Tengoklah kalau macam you all pun kita tak ada nak cari pemenang, maka kita tak ada hadiah. Betul Okey, jadi sebelum kita perkenalkan tetamu jemputan kita ni, iaitu Coach Duan, nanti dia perkenalkan diri sendiri. Terima kasih Tuan Irlan, Tuan Haji Irlan, terima kasih. Tuan Haji Irlan ni tak ketinggalan. So sesi yang ke-6, 1 sampai 6 dia ada. So Waalaikumsalam. So Cik Hafizah. Cik Hafizah pun hadir. Dia ada terlibat sedikit dalam bahagian yang kelima itu bersama Safety Corp. Jadi saya perkenalkan dulu, mungkin ada yang tak kenal. Nama saya Aziz bin Basiran. Aziz bin Basiran dan ada orang panggil saya AB, terpulanglah nak panggil apa. Dan kami buat FB Live ni, saya cerita balik, tujuan dia adalah untuk mengumpulkan circle 4 kategori orang. Yang pertama adalah, Cik Wan, orang yang berjaya. Mungkin dia boleh share di sini, memberi semangat kepada yang lain ataupun kita boleh jemput dia. Yang kedua adalah orang yang pernah berjaya. Mungkin dia sekarang gagal, tapi dia sanggup nak share supaya orang lain tak berlaku gitu. Yang ketiga adalah orang yang sedang berjaya. Tengah happy ni, tengah happy. So yang keempat adalah orang yang berimpian nak betul-betul berjaya. Kita 4 kategori ni. Selain daripada 4 kategori ni, kalau rasa tak sesuai, tak payah join program ni. Nampak ganas tak boleh. Sebenarnya sepak terajang kehidupan ni dah lama saya nak buat sebab saya nak benda ni bermanfaat. Ingat siapa yang join program ni, so niatkan kerana Allah SWT. Jadi sebelum kita proceed terus, kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada sesiapa kita nak sedekahkan. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita ada Cik Muhammad Rosli. Cik Muhammad Rosli ni kawan lama sejak saya rasa kenal sejak tahun 95. 95 So clear lulus alhamdulillah. Kita ada Princess Zah di sini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi untuk pembukaan hari ni so mungkin Coach Duan ke? Duan ni. Saya panggil Coach Duan lah Coach Duan Coach Duan. Jadi sebelum perkenalkan saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya Aziz bin Basiran ataupun AB bersama AB Premier Group lah.
Jadi tujuan kita buat ni adalah kita nak share di kalangan kita dan mungkin Cik Tuan mungkin boleh perkenalkan dalam bentuk yang paling simple. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saiful Rizwan bin Jarudin. Lebih dikenali dahulunya sewaktu saya terlibat dalam training, saya dipanggil Coach Riz, ada juga panggil Coach Duan. Sama sebab nama saya Rizwan kan. Jadi hari ini saya rasa bersyukur dan berterima kasih kepada Cik Aziz Basiran kerana dapat peluang untuk menyertai sesi live bersama AB Premier Group. Dan di kesempatan ini juga saya merasakan syukur bahawa ada wakil daripada industri kita yang mana dengan adanya sesi ini sedikit sebanyak dapat membantu menambah nilai dalam kehidupan insan-insan lain. Di mana kat sini saya dah ada tengok FB page yang sebelum ni, sesi ini banyak konten-konten yang banyak memberikan manfaat serta motivasi kepada pendengar-pendengar di luar sana. Even netizen di luar sana mungkin ada yang tengah down, ada yang tengah depressed. Jadi bila you all tengok, ulang-ulang tengok, even saya sendiri pun teruja tengok konten-konten yang ada ni, sedikit sebanyak dapat membakar semangat dan memberikan satu keyakinan kepada kita untuk move forward. Jadi hari ini saya perkenalkan diri saya. Sebelum ni saya bermula dengan bekerja sebagai inspektor kesihatan di Kementerian Kesihatan. Kemudian saya upgrade career saya menjadi safety health officer. Pada masa tu yang kita sempat berkenalan lah. And then dalam tempoh saya berkejaya tu, saya diberikan kesempatan untuk belajar perubatan alternatif seperti urutan, bekam, kiropraktik, fashdu dan pelbagai lagi terapi. Bukan apa, saya belajar tu sebab sepanjang saya kerja, ramai rakan-rakan yang mengalami sakit, kelenguhan ataupun keletihan yang melampau di tempat kerja serta ada kalanya mereka ni injured sampai sakit tulang belakang. Kecederaan lah berlaku. Kecederaan berlaku lah suatu kerja. Jadi bila saya ada ilmu kemahiran terapi ni secara tak langsung, bukan saja saya jalankan tanggungjawab sebagai safety officer iaitu menjaga keselamatan kerja, malah sedikit sebanyak saya dapat membantu mereka lah. Boleh saja seorang sakit ni kena pergi bekam, sakit ni boleh pergi berurut kan. Jadi kat situ rasa kepuasan untuk memberi dan menolong orang. Dan daripada itu yang saya teruskan sampai ke hari inilah bidang kerjaya saya tu. Di samping praktis sebagai safety officer, saya juga praktis sebagai perawat alternatif. Perawat alternatif. Okey, Cik Duan, nanti kita sambung lagi. Mungkin Cik Nur Jenal ada mengatakan bahawa line putus-putus. So macam mana yang lain boleh dengar ke? Suara saya boleh dengar? Cuba hello sikit, Cik Duan. Hello. Okay. Nah, kita santai-santai je tengah hari ni. Princess Zah ni rakan perawat saya daripada grup Info Terapi Satu Malaysia. Terima kasih kerana hadir dalam sesi live ini. Kita kena tanya dia orang, jelas tak sekarang ni suara kami? Boleh dengar ke? So, tolong bagi komen. Mungkin jelas suara saya dan suara Coach Duan. Jelas ke tak? Kalau ada kurang jelas boleh okay. Lah. So, kita ada kru-kru di sini. Kami tidak berdua. Kami ramai di sini. Kita ada tim-tim. Alhamdulillah clear. Dari Pasir Gudang. Alamak. Outstation Cik Rosli. So, mungkin salam pada orang-orang Johor. Cik Hafiz, clear clear. Okay, alright, alhamdulillah kita teruskan. So kalau tak clear atau putus-putus, beritahu pihak kami kalau kami boleh bagaimana selesaikan di dalam bentuk yang sesuai. Kalau putus-putus tu disebabkan you all, jadi kami tak dapat bantulah, kami boleh doa saja. Alright, jadi hari ini kita ada Mekar Asturi. Mekar Asturi alhamdulillah sentiasa join, terbaik, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih Dr. Khairul. Dr. Khairul. Jadi mungkin boleh war-warkan, kita buat program ni, kita tukar pada tengah hari. Selama ni kita buat malam, lepas Isyak pukul 9.15. Tapi malam ni kami pun malas nak buat malam lah. Jadi kita cuba tukar siang. Tengoklah kalau mood kita malam, kita buat malam. Sebab saya macam saya cakap tadi, program ni kita buat bila saya free. Kan? Kalau saya free hari-hari saya nak buat, saya buatlah. Tidak penting berapa orang yang menonton. So yang penting adalah berapa orang yang mendapat manfaat. Walaupun mungkin tak dapat semua, dapat satu pun jadilah. Alright. Okey, jadi kita ada Cik Rosli di situ dan yang lain-lain. Mungkin kalau ada siapa-siapa nak buat pertanyaan, so you boleh tanya yang bersesuaian. Okey, cuma sekarang ni saya nak tanya Coach Duan lah. Okey. Dari segi kerjaya dan usaha niaga yang diusahakan pada masa sekarang, mungkin kita lebih menjurus kepada apa tadi? Rawatan alternatif. Rawatan alternatif. Kita fokus hari ni. Dia ni banyak pengalaman, pengetahuan dan juga banyak bidang. Tapi hari ini kita cuba fokus pasal rawatan alternatif. Sebab apa, Cik Wan?
saya nampak di luar sana kawan-kawan, rakan, saudara mara, Ya, ya. kan, kawan kepada kawan dan sebagainya, masyarakat. Ada ramai yang mendapat penyakit, Betul. ada yang sakit sana sakit sini dah bertahun-tahun tak sembuh, Betul. So saya selalu sarankan minta pada Allah SWT dulu, lepas tu Betul. kita berusaha pergi Yes, klinik yes. dan sebagainya. Tapi mungkin ada yang pergi klinik tak sembuh, itu tak sembuh, dan macam-macam penyakit yang pelik-pelik sekarang ni. Mungkin ada yang kes-kes yang tertentu yang Cik Duan mungkin boleh share kan. Okey. So apa antara perkara berdasarkan pengalaman dan mungkin yang ada di sana boleh dapat info Ya, bagaimana insya-Allah. nanti kita boleh dapat kontak Cik Duan. Kita ingat kita tak berniaga di sini. Kita betul. bukan jual barang So kita cerita dan kalau ada manfaat mungkin nak beritahu. Okey, kita ada Cik Muhammad Rosli, dia kata suara Cik Duan kasih kuat sikit speaker. Test, okey. Speaker ni biar letak di sini Cik Duan. Angkat macam saya ni. Atas sikit. Okey. Sini. Tepi sini. Sini boleh. Bukan sini. Okey, minta maaf saya Okey. terpaksa pakai kan. Alright. Okey, Boleh dengar Okey, keras Cik Sukri hidup ni kadang keras. Okey, tajuk kita hari ni sebenarnya hari ni adalah berkenaan apa? Adalah berkenaan tentang hidup jangan lembik. Hidup jangan lembik. Bukan bermakna kita kena telan besi, kan? Okey, Cik Duan. Apa antara penyakit-penyakit yang you pernah rawat ataupun masalah-masalah yang ramai orang hadapi tapi dia tak tahu macam mana nak selesaikan? Silakan. Okey. Pertama sekali saya nak penjelaskan berkaitan tentang kesihatan daripada segi konteks kesihatan ni maksudnya sihat tubuh badan, sihat fizikal, sihat minda dan sihat mentaliti kita. Tapi dalam perubatan China apabila yang dikatakan sihat, kenapa seseorang tu sakit? Sihat ni dikategorikan sebagai disebabkan oleh unbalanced aura kita. Aura dalam diri kita tak balance. Maksudnya tenaga kita tak balance, mungkin kekurangan air, mungkin kekurangan udara, mungkin kekurangan makanan. Tapi yang paling penting sekali adalah apabila kita sakit, bagaimana kita nak menguasai kesakitan tersebut. Bagaimana kita nak bangkitkan willpower kita untuk cuba selesaikan permasalahan kita, insyaAllah. Okey, contohnya banyak yang berlaku masa time situasi saya bekerja dan even sekarang pun ada patient-patient yang datang kepada saya. Kebanyakannya mereka mengalami chronic fatigue syndrome. Mungkin boleh terangkan sikit kot. Chronic fatigue syndrome ni dalam bahasa mudah dia macam mana sakit dia tu? Chronic fatigue syndrome ni dikategorikan sebagai keletihan yang melampau. Zaman sekarang ni dengan ekonomi keadaan ni ramai orang yang melakukan tugas 2-3 kerja dalam satu masa. Ada kerja makan gaji pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kemudian balik rumah, rehat, jumpa anak, tengok anak sekejap, kemudian dah keluar lagi. Pergi cari rezeki kat luar. Mungkin ada yang bawa Grab, mungkin ada yang bawa taksi. Jadi bekerja sampai pukul 12 malam, mereka tambah lagi kerja. Dan ada juga yang pulun sampai ke waktu pagi. Balik-balik waktu time tahajud, waktu time subuh pun ada sebab kekangan ekonomi pada masa sekarang. Jadi that's why mereka mengalami keletihan yang melampau. And then pada hari esok pergi kerja tak dapat nak perform di tempat kerja. So benda ni sangat-sangat bahaya. And kita boleh bekerja lebih tapi kita kena tahu kemampuan badan kita. Yang mana badan kita juga perlukan rehat. Dan yang paling penting adalah kesihatan mental kita. Apabila kita mengalami keletihan melampau, selalu berlaku orang kata micro sleep. Bila memandu balik tiba-tiba kita terlelap, mungkin boleh menyebabkan kemalangan, mungkin boleh menyebabkan balik rumah kita stres. So rehat yang mencukupi kepada badan kita pun sangat penting. Itu sebab sebenarnya dalam kita mencari rezeki ni sebenarnya kita kena lebih memberi perhatian kepada siapa yang memberi rezeki. Siapa yang memberi rezeki itu penting. And then kita kena jaga hubungan. Dan di kesempatan ini juga saya nak menggalakkan kalau boleh kita biar ada sifat pemaaf, iaitu kita selalu minta maaf pada semua orang dan juga memaafkan sesiapa saja. Even haters pun kita maafkan mereka. Kerana mereka tak mengenali kita. Yang penting kita sentiasa orang kata apa dalam mood yang baik. Bukannya mereka perlukan maaf kita, tapi kita perlu pergi lebih jauh, lebih move forward. Jika berlaku ada perasaan dendam, perasaan benci, benda tu sedikit sebanyak akan mengganggu norma kehidupan kita. Sebagai contoh, you nak fokus kerja, tapi you ada masalah dalam rumah tangga, you tak dapat nak settle masalah you dengan wife kan. So, bila di tempat kerja, boleh tak you nak fokus dalam kerja? Secara tak langsung benda tu juga akan mengganggu kita punya kesihatan mental. Itu sebab kalau boleh rancang kerja kita dan kena faham. Sebagai contoh hari ni saya waktu pagi kita digalakkan
sarapan sebelum pukul 9 pagi. Antara pukul 7 pagi sampai pukul 9, itulah waktu kita kena mewajibkan diri kita untuk bersarapan. Pada pukul 9 sampai pukul 11 pagi, kalau boleh elakkan makan. Kerana waktu tu, waktu time perut kita pula nak bekerja. Kalau kita sumbat lagi nak makanan, so dia akan membebaskan tubuh badan kita. And then pada pukul 12 sampai pukul 1.30, pukul 2 tu, itu adalah waktu kita melakukan tugas-tugas ringan, bukan kerja-kerja berat. Dan sebaik-baiknya pada waktu ni kita ambil lah orang kata apa, power nap sedikit. Sebab dia boleh membantu mencerdaskan balik minda kita untuk terus fokus bekerja selepas waktu Zuhur. And then pada waktu malam pula kalau boleh kita elakkan makan pukul 9 malam ke atas. Yang mana pada waktu tu tak sesuai untuk makan berat. Selalunya siapa-siapa yang makan pada pukul 11 ke atas, berat badan mereka akan mudah bertambah. So saya cuba kaji dalam setiap pengalaman kerja saya di samping dengan passion saya, even saya berjaya menurunkan berat badan saya tanpa perlu bersusah payah hanya dengan kontrol diet makan. Iaitu saya wajibkan diri saya makan sebelum pukul 9 pagi. Kemudian pada pukul 12.30 sampai pukul 2 tu memang saya wajibkan diri saya untuk minum air panas. Sebab waktu dalam pukul 2 ke pukul 3 tu selalunya kita akan buat flushing lah. Kita akan flushing. Clear. Suara saya clear? Okey, tak apa. Okey, Cik Duan macam ni. Kena di mic. Dekat sikit. Alright, jadi sebelum kita proceed further ataupun seterusnya, Cik Duan ada terangkan tadi antara masalah-masalah yang dialami. Jadi saya dah betulkan mikrofon tu. Okay. So Tuan Irlan ada cakap volume tak kuat sangat. Saya dah maksimum pun dengar sama-sama. Mic Tuan AB okey, cuma mic Tuan Duan tak kuat sangat. Jadi Cik Hafiz kata suara semua okey. So ada yang Old Trafford tu. So tahniahlah kepada MU kerana juara. Sebab bila kita menang, MU ni kalau menang dengan Liverpool, gembira dia lebih ni. Gembira lebih. Jadi siapa tak nak masuk campur yang tu boleh gaduh ni, boleh gaduh Betul. jadi saya Arsenal. Saya Arsenal. Jadi Arsenal ni adalah tim yang tak gaduh-gaduh pun. Jadi penyokong mana pun, kita support mana pun, so kita jangan lupa kita jangan lupa kesihatan kita. Kesihatan kita. Jadi mungkin sebelum pergi lebih jauh, Cik Duan. So mungkin sebelum kita pergi jauh lah. Apa dia punya simptom-simptom ataupun tanda-tanda benda tu berlaku, penyakit tadi tu. Okey. Mungkin ada tanda awal lah supaya kita dapat kesan awal. Cuba cerita serba ringkas. Okey, sebagai contoh kalau kita nak kenal pasti bahawa tubuh kita ni adakah mengalami keletihan yang melampau. Contohnya pada keesokan hari kita bangun tidur, kita rasa tidur tu tak puas. Kita bangun, badan kita rasa sakit-sakit. Maksudnya rehat tu tak cukup. Mungkin sebab kita tidur lewat. Itu sebab pada waktu pukul 11 malam sehingga pukul 2 pagi tu, itu waktu yang patut kita jangan buat kerja apa-apa, lebih baik kita rehat. Selalunya siapa yang berjaga selepas pukul 1 malam, kalau dia tidur, dia tak akan dapat tidur yang puas. Itu satu. Yang kedua, apabila you pergi bekerja, kemudian dekat tempat kerja kita akan menghadap komputer. And then mata kita mudah rasa macam silau, mudah rasa penat. Baru nak naik sikit dah mula rasa mengantuk. Termuak-muak. Itu menunjukkan bahawa badan kita ni kekurangan oksigen. Disebabkan keletihan tu mungkin kita kurang ambil air. Jadi apa yang kita perlu buat pada waktu tu adalah kita kena berehat seketika, kena perbetulkan nafas, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian minum air masak supaya otak kita ni dapat bekalan oksigen yang cukup. Kejap Cik Duan, ada Cik Abdul Muttalib ni. Terima kasih Cik Abdul Muttalib sentiasa join. So apa ni tak dengar ke? Ke macam mana? Okey, peganglah senang. Okey, sebelum kita proceed, cuba hello Testing. Okey Coach ada buat rawatan. Boleh dengar tak? Jajak, boleh dengar tak? Cakap kena. Boleh dengar Boleh dengar, tak dengar. Saya cuba pakai mic ni kepit tapi rasanya ada gangguan. Jadi saya ambil dekat dengan mulut. Kalau tak dengar lagi saya tak pastilah, mungkin line connection you all lah. InsyaAllah. Okey, Arsenal top of the table sekarang. Alhamdulillah. Cik Muttalib boleh dengar tak? Okey, Cik Hafiz Fah, coach ada buat rawatan kerasukan, kesurupan jin. Jawab dulu. Kita terus jawab. Buat masa ni saya masih lagi ada guru yang sedang aktif buat rawatan. So saya boleh kalau macam contoh you ada simptom-simptom, saya suggest untuk pergi buat rawatan lah.
Itulah kena datang jumpa. Lepas tu kita periksa, yang tu saya boleh bantulah. Okey. InsyaAllah. Kalau you datang setakat nak buat pemeriksaan tu percuma saya bagi. Setakat nak cek tu percuma je. Tapi kalau macam nak buat rawatan, urutan ke bekam tu, itu saya charge sikit lah. Permulaan ni siapa-siapa setengah jam saya bagi percuma lah insyaAllah. Tapi tak boleh ramai sangat lah. Itulah, Sampai tu beratur. lah. Okey, kejap. Cik Tuan. Alright. Alhamdulillah. Dah clear semua. Alhamdulillah. Dah jelas suara semua. Terima kasih Cik Azimin Harun. Pegang mic bawa clear. Cik Azari fikir, Cik Omar Rosli join. Okey. Jadi kita akan teruskan program ni untuk akan datang. Untuk berkenaan tentang soalan kerasukan kesurupan jin Cik Hafizah. So kami ada beberapa rakan yang memang kerja dia tu. Jadi mungkin boleh hubungi kami atau hubungi saya. Lepas tu you berhubungilah dengan dia sendiri. Tapi jangan marah lah. Kalau dia buat lepas tu tak jadi ke apa kan. Kenapa kami selalu tak suka recommend ataupun bagi cadangan sesiapa yang kita nak jumpa. Nanti bila tak jadi kita kena. Betul. Dahlah kita tak dapat 10 sen pun. Betul lah bang. Kita pula kena marah. Kan? Dapat tak Cik Tuan? Satu lagi sakit ni. Kadang-kadang sakit ni ujian kita. Kan? Mungkin masa time tu boleh bantu untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi ada juga setengah sakit ni yang mana kita sendiri yang apabila kita terlalu taksub ataupun terlalu fokus kepada gangguan, so gangguan tu akan jadi. Orang kata sihir pun boleh berlaku sendiri. Contohnya sihir daripada pandangan ain kan. Bila kita terlalu fokus sangat kepada gangguan, dia akan mengganggu diri kita. Itu sebab kita digalakkan bagi orang Islam, kita digalakkan untuk berselawat, sedekahkan Al-Fatihah pada diri sendiri. Dan even saya nak live ni pun bersama dengan sahabat saya, kita ambil wuduk dulu. Sebab itu sebagai salah satu protection awal lah. Sentiasa perbuari wuduk, selalu berselawat, and then sentiasa sifat maaf pada satu sama lain, insyaAllah. Apabila kita ikhlas, insyaAllah banyak penyakit yang kita dapat elakkan, terutama sekali penyakit stres lah. Okey, saya bacakan soalan Boleh. Kita terus jawab je mana yang sempat. Ingat dalam program ni ada soalan yang kami tak jawab. Sebab mungkin soalan tu tak kena-mengena dengan program kita hari ni. Yang kedua, soalan itu kami jawab kalau kita boleh jawab dalam bentuk ringkas. Yang ketiga, mungkin perlu jawapan yang panjang, mungkin di sesi yang akan datang. Okey, kita ada Tuan Haji Ilan Nuris. Baru ni saya terbaca di FB yang menyatakan orang yang tengah stres. Orang tengah stres lah. Dia sentiasa ngantuk dan kerap tertidur. Macam mana nak manage stres tu? Pasal saya ni kerap sangat ngantuk. Macam mana Cik Tuan? Mungkin boleh bagi pendapat ataupun penerangan sikit. Okey, salah satu cara antaranya kita kena ketahuilah, tengok pada diri kita ni ada tak penyakit-penyakit tentu. Sebagai contoh, kencing manis. Kita kena check kita punya level kencing manis kita tu. Lepas tu kita kena check kita ni ada high blood pressure ataupun tidak. Contohnya ada tekanan darah tinggi ataupun tidak. Saranan saya kepada yang berusia 40 tahun ke atas, eloklah buat pendaftaran dekat mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan. Sekarang ni dah mudah, kita hanya type QMed. Lepas tu kita boleh booking appointment kita, minta pemeriksaan kesihatan. Kita boleh check tahap kencing manis, kita boleh check buah pinggang kita boleh check tekanan darah kita. Di samping juga yang paling penting sekali kan, uric acid. Sebab kadang-kadang gangguan uric acid ni bila kaki bengkak kena gout, you tak boleh berjalan, and then you menanggung sakit. Masa time tu you punya tekanan darah meningkat. So sedikit sebanyak benda ni akan mengganggu kita punya lifestyle lah, stres kita kan. And then betul, saya setuju. Memang orang yang stres ni dia akan kerap ngantuk dan kerap tertidur. Kenapa? Sebab bebanan yang ditanggung dalam kepala dia. Jadi macam mana caranya macam ni tau. Kita sometimes berdiam diri itu lebih baik. Maksudnya kita bermeditasi, kita perbetulkan nafas. Kita tinggalkan seketika fikiran kita terhadap dunia ni. Kita fokus kepada, mungkin boleh fokus pada selawat, pada ibadah. Maksudnya something yang boleh membuatkan kita jangan terlalu fokus pada kerja. Sebab minda kita ni perlu sedikit masa untuk rehat. Sebagai contoh, you pergi mancing ke, lakukan hobi pergi mandi sungai ke. Dan stres ni kita boleh kawal sebenarnya. Banyak cara untuk kawal stres. Dan saya cadangkan Tuan Ilan Nuris boleh juga jumpa rakan-rakan. Jangan duduk terperuk dekat rumah sendiri. Sometimes kita kena keluar ngeteng dengan kawan-kawan. Sebab apa? Apabila kita
simpan masalah kita dalam diri kita sendiri, secara tak langsung dia akan menyakitkan dalam tubuh badan kita. Kita kena ingat, kesihatan tu kita kena sihat fizikal, emosi, mental, termasuklah spiritual kita. So itu sebab kalau kita nak terus orang kata apa terus bertahan dalam kehidupan ni, kita tak boleh hidup seorang. Kita perlukan pasangan, kita perlukan kawan-kawan. So saya sarankan jumpa kawan-kawan dan boleh juga jumpa saya insya-Allah. Mungkin kita boleh berkongsi sedikit. Bila duduk dengan lebih dekat ni mungkin macam saya kena memahami situasi tuan baru saya boleh cadangkan apa rawatan alternatif yang sesuai. InsyaAllah. Alright. Boleh. Okey, kena kerak ngeteh. boleh bincang. Ngeteh pun banyak juga dia punya kemudaratan sebab kita tak tahu teh tu kandungan gula, kebersihan cawan itu sendiri, gelas dan sebagainya. Order ais suamnya. Okey, jadi dia macam ni lah dalam kehidupan kita ni saya cerita sikit lah kan. Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang kita dah bersedia. Kononnya macam kita bersedia. Macam ibarat dia selalu orang sebut sediakan payung sebelum hujan. Selalu kita dengar tu daripada kecil tu. Mula-mula kecil tak faham tu. Sediakan payung sebelum hujan, ingatkan payung saja. Rupanya dia ada kiasan dia. Jadi tiba-tiba kita ada payung. Hujan lebat, angin kuat, payung tu rosak. Di tengah hujan yang lebat dengan petir guruh dan sebagainya. Jadi dalam kes ni kita kena bersedia satu lagi. Ini boleh mampu menari di tengah hujan. Betul. Bukan menari-menari gitu. Maksudnya bagaimana kita nak mengharui hujan tersebut. Padahal kononnya kita telah bersedia. Jadi dalam kes ni cerita sikit pengalaman yang pernah merawat orang tanpa menyebut nama, tanpa menyebut tempat. Antara penyakit-penyakit yang kronik yang pernah Coach Duan handle lah. Silakan. So satu pengalaman yang tak dapat saya lupakan berlaku pada tahun lepas pada waktu hari kemerdekaan lah. Yang mana salah seorang pasien yang saya rawat tu selang sehari selepas tu dia meninggal dunia. Situasi dia macam ni. Situasi dia sebab kita tak kita sepatutnya kita boleh detect sakit tu awal, lepas tu kita boleh jaga aspek-aspek yang boleh memudaratkan kita. Mungkin faktor tu disebabkan oleh faktor makanan, mungkin disebabkan oleh faktor kekurangan suplemen. Situasi dia pasal masa time sampai tu memang dah lewat, and then ada sedikit gangguan yang saya perasan masa time saya buat rawatan tu. Memang patient ni saya sentuh dia seolah-olah macam, contoh kalau orang sihat ni bila kita bersalam dapat rasa kepanasan chi dia. Salam tengok. Ada rasa tak? Bila kita ni panas ada ni. Rasa panas Ada rasa panas. Ada rasa haba aura daripada tubuh dia. Tapi patient ni masa time tu saya rasa tak dapat rasa. Rasa macam kosong. Hati tu dah terdetik dah. Tapi kita tak dapat suarakan lah sebab sebagai perawat ni kita tak boleh nak cakap awak ni esok lusa mati. Sebab saya bukan doktor. Tetapi ini pengalaman yang saya tak dapat lupakan. And then kadang-kadang saya rasa macam seolah-olah kita ni macam pelepas untuk orang meninggal pula kan. Itu kerisauan. Tapi sebab ini pengalaman yang Allah bagi supaya saya kenal yang mana kita buat apa-apa sebenarnya kita kena ikhlas. Apa saja yang kita buat kita kena ikhlas. Dan kita kena jangan terlalu menunjuk-nunjuk kemewahan yang kita ada. Contohnya beli rumah besar, beli kereta mewah. Kita selalu menonjol. Menonjol di FB ke macam mana? Insta gitulah. Tak kisah, dia banyak keadaan. Kadang-kadang kita terlalu menonjol dalam secara tak langsung. Kita pula bila berurusan dengan orang, kita suka ambil kesempatan, lepas tu menindas kan. Kita kena perasan perkara-perkara tu sebab mungkin perkara-perkara tu adalah disebutkan sebagai istiraj. Senang cerita, apa saja yang kita buat, kita kena berlapang dada, kita kena ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan kita kena selalu berselawat. Sifat kena selalu bersedekah. Contoh macam saya sangat setuju apa yang Cik Aziz buat ni, yang mana dalam walaupun kita berniaga, kita kena ada sifat memberi. Lagi banyak kita memberi, lagi banyak orang yang boleh dapat manfaat, dan secara tak langsung kita menambah nilai dan kehidupan orang lain. So secara tak langsung orang tu akan mendoakan kita. Macam tu juga. Itu sebab saya buat kerja rawatan ni kerana apa? Kerana tanggungjawab. Sebab arwah atuk saya dulu pun perawat. Dan saya pun tak sangka sampai saya boleh cenderung ke arah ni. Dan kesempatan tu berlaku masa time saya bekerja. Waktu time saya kerja inspektor kesihatan, dapat peluang belajar bekal. Masa time kerja safety officer,
dekat tempat saya bekerja tu ada pula berkenalan dengan orang tu penduduk-penduduk kawasan tu yang tahu ngurut. Dan diorang kongsikan ilmu kepada saya. Sampailah satu hari tu pada tahun 2017, saya rasa tergerak hati nak pergi belajar di Akademi Refleksologi di Kepala Batas. Saya ucapkan terima kasih juga kesempatan ni kepada guru-guru saya, Dr. Jamal, Dr. Yusof, Cik Lan refleksologis, dan guru Cik Yop dekat Sikebangan mengajar saya BMT, dan Cik Aziz juga, yang mana semuanya menambah nilai dalam kehidupan saya sehinggalah pada hari ini saya dapat berkongsi kepada anda semua. InsyaAllah selagi dikurniakan kudrat, diberikan peluang, ilmu ni kita tak boleh simpan. Lagi banyak kita beri, lagi banyak Allah akan izinkan ilmu-ilmu yang kita tak dapat sangkakan. InsyaAllah. Okey, nah itu nampaknya penerangan yang jelas, ringkas. Kita Cik Azhari fikir low profile, no file. Alamak. So Karipak AB King enak. Sebenarnya kami baru keluarkan satu produk di mana AB King, King, K-I-N-G, King Karipap. So alhamdulillah mendapat sambutan dan stok habis. So insyaAllah besok akan ada a few thousand stok. Dan most of the stock tu dah ada orang booking. Jadi siapa yang nak, so beritahu awal kita ada, sementara dia orang cakap tu kan, kita ada inti ayam, inti daging, inti sardin, inti telur. Sebenarnya ada lagi. Dia ada lagi berbelah-belah lagi perasa, tapi kita perkenalkan 4 dulu di negara kita ni. Saya dengar pun dah lapar. Karipak tu memang kalau orang tak pernah dengar ataupun baru first time beli, dia kata RM5 satu. Satu karipak tu RM5. Tapi karipak tu dia insya-Allah padat. Dia padat, dia udara-udara nak masuk pun macam payah. Dan satu pack tu ada 10 dan harga dia RM50. Penghantaran lain. Begitulah. Jadi siapa yang nak boleh WhatsApp saya lah ataupun tulis kat sini. Nak nanti kita kontak lah kan. Dan sebenarnya dalam program ni seperti biasa 1 hingga 5 kita dah ada bagi hadiah loh. 1 hingga untuk SPK sepak terajang kehidupan ni, STK, sepak terajang kehidupan yang pertama, kami bagi hadiah topi kalau tak salah. Alhamdulillah dah sampai dah kepada pemenang. Kita bagi topi cap. Topi cap produk kami. Kami tak jual, kami bagi. Tapi kita pilih lah. Jadi bagi peserta yang aktif, yang bertanya dengan baik ataupun sentiasa join daripada 1 hingga 6, kita ada panel-panel kat sini. Bukan saya yang pilih. Dia akan pilih pemenang. Kita tak tahu hadiah apa yang kita nak bagi hari ni. Nanti dulu. So kita pernah bagi topi. Dia nama cap. Kita pernah bagi kurta. Cik Zul yang dapat kurta tu. Cik Emil yang mendapat. Kita ada bagi tudung. Tuan Ilan pun ada pernah dapat tudung. Cik Afifah pun pernah dapat tudung juga. Dan seterusnya yang last kita mendapat baju daripada koperasi. Tapi dia kena ngeteh dulu syarat dia. Ngeteh dengan presiden koperasi. Jadi mungkin hari ni saya tak tahu. Untuk akan datang mungkin kita akan bagi kopiah. So kopiah kan, kalau ramai. Kopiah ni dah nak habis stok dah. So saya tengah buat production baru. Dan kopiah ni insyaAllah akan ada banyak di pasaran di negara kita tidak lama lagi lah. Sekarang ni kita jual online. Kopiah ni ada warna putih dengan warna hitam. So dalam dia boleh kemek-kemek ni macam ni. Boleh kemek-kemek sambil katalah ngeteh dengan mak mentua, pak mentua ke apa kan. Kadang mamak, so kita boleh selit sini lepas balik masjid ke apa. Lepas tu keluarkan, tak ada masalah. Dia tak rosak. Dia tak rosak. Saya bukan nak jual barang, saya nak cerita pasal bagi hadiah. Ada warna hitam. Ada warna hitam. Kru, tolong ni. Bagi. Yang kurta kita pernah bagi. Kita akan buat sesi insyaAllah setiap minggu lah kalau saya sihat, free dan diizinkan Allah. So, kurta. So, yang ini adalah kurta. Kurta dia ada banyak color lah. So, yang ini kurta kita dah pernah bagi. Yang seterusnya jersey. Jersey kita belum bagi lagi. Kita ada stok jersey ni. Jersey original ni, motif. Ini bagi orang main bowling dia tahu. So, kita ada tudung. Kita dah bagi 2 setakat ni. Tudung ni tudung Widadari A2 Premium. Ini kalau pegang perempuan pegang. Oh memang lawan. Ada banyak lagi ya. Kita ada macam-macam lagi produk sebenarnya. Kita ada telekung dan sebagainya. Telekung pun dah nak habis stok. Sebab kalau perempuan pakai dia rasa macam sayang dengan husband dia. Itulah. Itu feedback. Alright. Idola saya Cik Ridwan. Cik Faiz Sari dah cakap. Itu terbaik daripada Cik Aziz Hussein. Terima kasih Cik Aziz Hussein. So Cik Nur Jenah nak karipap ayam. Boleh tapi takkan beli satu So belilah banyak sikit bagi pada jiran-jiran. Elok beli borong. Dan sebagainya. Boleh. Nanti saya take note. Okey, ni ada soalan. Cik Abang Ale-ale lain macam. Okey. Cik Afifah. Kawan saya dia kata dia ada gout. Ada orang macam-macam letak go out lah apalah itu semua kan dia tak kena boleh lah kan. Kawan saya ada gout dia kata, teruk. Dan selalu juga cuba berbekam.
tapi kesan tak memuaskan. Apa pandangan coach? Ada kesilapan teknik bekam ke macam mana? Ni. Banyak kawan dia yang sakit Iyalah. Saya pun ada juga pernah diajukan soalan macam ni. Dia sebenarnya apa-apa teknik terapi, even you pergi jumpa doktor kat hospital pun, dia ada jadual pemakanan, jadual ubat dan juga pantang larang yang kita kena ikut. Dan satu teknik ni dia tak semestinya you buat sekali dua kali terus baik. Dan kemungkinan penyakit macam gout ni disebabkan oleh uric acid, dia boleh datang semula. Sebab apa? Apa yang saya perasan adalah orang kita ni dia tak boleh nak jaga pantang. Dia tak jaga pantang. Lagi satu ni saya nak bagi tahu. Sesiapa yang ada sakit gout, you kena jaga habit makan roti canai. Oh, roti canai tak boleh Bukan saya nak tidam roti canai. Ini pengalaman saya. Dengar Cik Hafiz bagi tahu pada kawan roti canai, roti telur, roti Okey, semua tak boleh kita nak berjimat. Pagi makan roti canai. Okey. Tengah hari makan lagi roti telur pula. Petang kita makan tosai ke capati ke, berapa banyak tepung yang ada dalam badan. So, you perasan tak kadang-kadang orang yang sakit gout ni sampai jari dia bengkak-bengkak. Ini pengalaman ni diceritakan oleh patient gout sendiri, patient gout yang kronik. Dan selain daripada bekam, you boleh juga lakukan fajdu. Fajdu ni maksudnya you lepas darah lah. Tapi ini perlukan nasihat daripada pakar ataupun you jumpa doktor. Dan boleh juga kalau ada kesempatan kita dapat jumpa, saya kena tengok dulu. Kemudian saya boleh suggest lah. Dan sakit ni kita kena sabar dan kita kena betul-betul jaga pantang. Sebab saya pun pernah juga suspek gout, tapi pada tahun 2016 saya pernah kena 2 kali serangan. Dan alhamdulillah sampai hari ni tak kena serangan. Sebab apa? Bila saya dah kenal simptom-simptom dia, saya terus jaga makan, kemudian saya ambil nenas yang bahagian tengah tu kan yang keras kan. Yang tu elok makan. Kalau kaki dah mula rasa denyut-denyut, you kena stop terus tepung, you kena stop terus gula dan you pergi cari nenas. InsyaAllah. Ni ada Cik Rosli terbaik sesi ni. Dia pun trainer sebenarnya Cik Rosli ni. Trainer, kawan lama. Dan all the best Cik Rosli. Bagi yang terbaik, bagi dengan penuh hati. InsyaAllah benda tu boleh masuk dan bermanfaat. So Cik Azhari fikir semoga maju jaya dan insyaAllah nak jumpa Tuan Duan next week. InsyaAllah boleh. Roger. So Cik Nur Jenal, Toshiba. Apa tu Toshiba? Tak boleh kalau gaut tu kacang hitam, tosai. Macam mana tu? Sila jawab. Itu pun antara penyumbang kepada sakit gout. Dia bila macam kacang hitam ni dia boleh meningkatkan kandungan purin kan. Apabila purin tu meningkat, so dia akan menyebabkan orang tu kena serangan gout jugalah. So you kena kenal apa dia makanan-makanan yang you kena pantang. Dan disiplin dalam diri tu penting. Pertama, apabila kita sihat, kita boleh fokus kerja. Apabila kita sakit, dia akan menjaskan produktiviti kita sendiri. So jaga-jaga. Makan boleh makan, tapi jangan sebarang makan. Okay? Alright. Okay, seterusnya mungkin masa kita pun tak banyak. Sebenarnya kita ada lebih kurang dalam 20 minit lagi tinggal. Bukan 20 minit. Cuma sekarang ni kita nak tanya, apa saranan atau harapan supaya rakyat-rakyat Malaysia ni mungkin lebih sihat ataupun bagaimana mereka untuk menghadapi sakit-sakit yang mungkin pelik-pelik. Kan? Mungkin Cik Duan pun boleh share kot. Penyakit-penyakit yang pelik-pelik. Dia pergi hospital kata tak ada apa, pergi tu kata ini, pergi sana kata orang buat, pergi sini kata sihir ain mungkin, pergi sini mungkin kata fatigue, stres. So bagaimana penyakit-penyakit yang ramai juga kawan-kawan orang-orang kenalan yang saya jumpa dia mengalami penyakit-penyakit yang macam itulah. Tak boleh tidur dan sebagainya. So silakan. Okey, baik mungkin ada pendengar-pendengar di luar sana yang sedang mengalami kemurungan, yang mengalami stres, yang rasa diri tu ada gangguan. Saya cadangkan jangan simpan dalam diri. You jangan simpan dalam diri you sendiri. Kalau boleh jumpa kawan-kawan, jumpa perawat-perawat Islam, jumpa doktor, jumpa pakar psikologi. Jangan malu nak jumpa. Jangan you ingat you jumpa pakar psikologi ataupun you jumpa doktor psikiatris ni terus-terus dia orang nak claim you gila ke apa ke. Jangan risau. You kena minta pendapat pakar dan jangan simpan masalah tu dalam diri. Sebab perkara ni kita boleh atasi.
Sebagai contoh, macam contoh you dah pergi check doktor, tak dapat nak detect. Katanya you sakit, ada kes dia sakit tulang belakang. Tapi pergi X-ray tak ada masalah. X-ray tak dapat detect. Pergi buat rawatan dekat fisio masih lagi tak selesai. Tetapi apabila kes ni dirujukkan kepada perawat yang bukan saja boleh ngurut, tapi dia boleh juga buat rawatan Islam, penyakit tu boleh selesai dan alhamdulillah kawan yang sakit tu sampai hari ni tiada gangguan. Dan kita kena tahu sakit kita ni ada juga yang menyerang mental, ada juga yang menyerang emosi, ada juga yang disebabkan oleh kelemahan spiritual kita sendiri. Bagi orang Islam, masuk kelemahan spiritual iaitu you tak jaga solat, and then mungkin solat you lengah-lengahkan, and then kadang-kadang bila tak buat you tak cepat-cepat qada. So sebenarnya kena berbalik pada diri kita sendirilah. Dan yang paling penting sekali, kalau nak terus sihat, pertama sekali you kena minta dengan Allah. Dan yang kedua, kemahuan ingin sihat. Yang ketiga, willpower kita kena tingkatkan. Kan? Kalau setakat sakit, kalau setakat you punya masalah yang sekarang, you kena ingat balik. Kena motivate diri sendiri. Impian yang kita nak capai tu lebih besar daripada masalah yang kita tanggung sekarang. Jadi lebih baik kita move forward, kita fokus. Lebih baik kita hidup, kita mati sebagai pejuang daripada kita mati sebagai seorang yang pengalah. Baru kena ujian, baru kena cabaran ni, maklumlah. Hidup ni kan keras kan. Jangan lembik sangat lah. Tolong jangan lembik sangat. Kita perlu bangkit sebab kita ada anak isteri, kita ada adik-beradik, kita ada sahabat-sahabat. Kerana dengan kebangkitan kita tu, secara tak langsung boleh mengajak orang lain semua bertambah maju. Selalu bermaafan antara satu sama lain. Jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa iri hati antara kejayaan orang. Sebaliknya kita kena bersyukur dan kita kena gembira dengan kejayaan orang. Sebab apabila kita meraihkan kejayaan orang, insya-Allah tak mustahil lagi nanti satu hari nanti kejayaan tu akan datang kepada kita, insya-Allah. Saya doakan anda semua selamat maju jaya. Jangan lupa doakan saya. Belum habis lagi. InsyaAllah. Belum habis lagi. Okey, seterusnya tolong share, like, share and minta kawan-kawan semua follow FB page ni Aziz Bashiran AB. Semoga ada bermanfaat. Mungkin tidak bermanfaat untuk kita buat masa ni. Kita fikir, tapi mungkin ada rakan kita di luar sana yang menanti-nanti ayat-ayat begini. Mungkin mereka perlukan sokongan-sokongan begini. Ataupun mereka ada juga yang mungkin akan kata, ini semua buang masa lah kan. Ini bukan cakap boleh lah. Tak apa, kadang-kadang memang kita akan jumpa pelbagai orang. Sebab kerja saya, Cik Duan, samalah kita kerja saya adalah berjumpa dengan orang yang macam-macam. Kita dah jumpa macam-macam jenis orang, jadi kita dah tak pelik lah. Sebab hampir semua jenis orang kot saya dah jumpa. Betul. Daripada sebaik-baik manusia sampai kepada manusia yang tak berapa baik lah. Betul. Bukan tak berapa baik tu maksud saya apa? Maksudnya dia ada pandangan dia sendiri. Antara orang yang kita paling sukar untuk hadapi antaranya adalah dia je rasa dia betul. Mungkin kita pun pernah jumpa, dia minta nasihat kita. Tapi bila kita bagi nasihat, dia pelekeh pula nasihat kita. Kadang-kadang ada berlaku begitu. Bagaimana kita nak hadapi orang-orang bagaimana ni, Cik Duan? Kita, pada pandangan saya lah, saya pun diuji perkara ni. And pernah juga satu ketika kerana tak setuju dengan business partner ni, dia katakan yang mereka tak perlukan saya, sebaliknya saya yang perlukan mereka. Jadi masa time tu saya merasakan macam saya ni kalau saya buat apa-apa, apabila saya nampak sesuatu yang tak adil, pertama kita nak cegah kemungkaran ni, kita cakap dulu secara lisan. Yang kedua, kita hentikan. Kalau tak jadi juga, kita kena tinggalkan. So saya sampai ke tahap tinggalkan orang macam ni. Itu lebih baik lah. Sebab apa? Lebih baik kita jaga jiwa kita daripada terus duduk dengan orang yang bagi saya agak toksik lah. Sebab pengaruh toksik dia tu boleh menjahanamkan diri kita sendiri. Lebih baik kita tinggalkan, itu lebih baik. Pergi kepada circle yang positif dan terus majukan diri. Fikir untuk majukan diri. InsyaAllah. Okey, bagi mereka yang belum share, so saya bagi masa beberapa saat sekarang ni. Tolong share lah jika rasa bermanfaat. Sebab keputusan anda untuk share itu adalah satu keputusan. Sebab dalam hidup kita ni, kita terlalu banyak buat keputusan. Betul, hidup ni memandu pilihan. kereta pun cukup lah. Nak corner kiri, nak reverse, orang horn lagi, traffic light tiba-tiba kuning, orang himpit, ada orang buang sampah tepi, lepas tu ada orang jual makanan, macam-macam decision. Kita nak belok kiri ke kanan, nak parking, nak makan dulu. So hidup kita ni penuh keputusan. Jadi kita ada Abang Ale-Ale tu, dia setuju. Alhamdulillah Abang Ale-Ale, dia macam ni.
Konsep dia adalah mudah. So bahawa kita ni, saya ulang sekali lagi, kita nak kumpulkan circle-circle di kalangan kita ni, circle orang-orang yang positif. Yes. Saya ulang lagi, FIT, FIT. Saya ulang, yang ini positif FIT, yang pertama kita kena ada positive feeling dulu. Yes. Contoh kita nak buat apa-apa, kita feeling kita pun tak positif. Betul, Kita sendiri perasaan rasa down. Emosi. Kena handle tu. Orang cakap senang je. Yelah, tapi saya ini sesi bercakap. Betul. Tapi saya dah alami benda-benda tu. Apa yang saya cakap, kebiasaannya saya pernah buat. Positive feeling. Yang kedua, FIT, positive imagination. Kita kena imagine kan. Contoh, kita belum pergi KL, kita kata dah jam lah KL. Memanglah kita boleh tengok waste. Tapi mungkin kita boleh cari masa yang sesuai. Sebab tu saya kalau meeting dengan klien ke dan sebagainya, saya tak nak pagi-pagi. Kalau ianya tidak berbaloi. Betul. Kita nak bertolak pukul 6 pagi, lepas tu sampai sana parking pun meeting pukul 9. Baik meeting pukul 11. Kita dah breakfast apa semua. Selalu, betul, Cik Duan kata, orang selalu lupa pasal breakfast dan juga positive imagination. Yang ketiga, T, positive thinking. Berfikiran positif. Jadi kalau ada 3 ni, dia ada banyak lagi. Kalau ada 3 ni pun dah cukup dah untuk bagi diri kita. Program ni kami buat bukan bermakna kami bagus. Sebab kami nak bersama orang-orang yang bagus. Betul. Gitu. Tak apa, orang yang tak bagus, dia macam inilah. Kalau kita senaraikan semua kenalan kita lah, tak tahulah you ada berapa ribu kenalan, you senaraikan semua. Lepas tu, you buatlah. You ingat yang semua kenalan you tu disuka kita ke? Betul Cik Duan. Ada yang suka sementara, ada yang suka selama-lamanya sampai dia meninggal dunia. Ada yang disuka tapi lepas tu dia tak suka, ada yang tak suka. Dia gitu. Jadi memang itulah kehidupan. Betul. Memang itu kehidupan. Jadi Cik Duan, so mungkin boleh ceritakan sikit tentang refleksologi ke apa? Refleksologi ni, so dia macam mana? Dia sebenarnya kena urut tapak kaki ke atau bagaimana? Sebab kadang-kadang tengok kawan-kawan kata tapak kaki tu terbaik. Boleh cerita sikit asas dia sebab ini adalah antara kepakaran you. Okey. Saya bermula pada tahun 2017 bila saya kenal bidang refleksologi ni. Masa time tu saya belajar di Akademi Refleksologi Tama Herba Betam. So, apa yang menarik dalam refleksologi ni iaitu yang mana semua orang senang nak belajar. You boleh download image refleksologi tapak kaki, tangan dan juga telinga. Okey. Yang bagusnya kalau you tak sempat nak urut satu badan ataupun tak dapat nak buat bekam kan. Refleksologi tapak kaki, kiri dan kanan tapak kaki dia dah cover satu badan. Kalau you tak boleh nak urut tapak kaki, you boleh urut tangan you sendiri. Kalau tangan ni kita sendiri boleh buat. Download gambar rajah yang ada dekat internet tu, memang dah betul dah dia punya gambar organ apa semua. You boleh ikut, you picit. Dua tapak tangan ni dah cover satu badan. Dan tapak tangan ke tapak kaki sebenarnya paling bagus? Dia tapak kaki dah kira satu badan juga. You buat pula kat tapak kanan, tapak tangan dah kira satu badan. Maksudnya you dah 2 kali terapi. Kemudian apabila you buat telinga kiri dan kanan, maksudnya you dah 3 kali terapi. Dia ada nak tanya ni, tentang masa ada lagi, Cik Hafiz Sayudin. Terima kasih Cik Hafiz join. Ni Cik Hafiz lama kita tak jumpa. Nak tanya, kata pendapat Tuan Duan berkenaan rawatan kiropraktik. Praktik, ejaan dia betul ke tu? Kiropraktik, betul tu? Betul lah ejaan betul lah. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Jawab. Okey, benda ni dia ada peminat dia dan juga macam apa-apa bidang pun kita ada peminat dan kita ada pembangkang. Kan? Tetapi kalau kita nak rujuk, biarlah rujuk kepada orang yang ahli pada bidang dia. Kalau kita tanya orang yang hanya tahu CP-CP, kita dapatlah benda yang CP-CP. So saya ni orang yang mengamal bukan saja kaedah kiropraktik, Yumiho pun saya ikut dan baru-baru ni saya ada ikut kursus body manipulation therapy yang mana dia menggabungkan semua kaedah pembetulan tulang belakang. Dia ada ke tahap yang kiropraktiknya yang bunyi kerak-kerak tu, dia ada masa dia tak sesuai. Maksud tak sesuai itulah you tak tengok dulu keseluruhan tubuh badan. You terus-terus orang ni kata dia lengur leh, you terus kerak leh. Walhal benda tu ada kaitan satu badan. That's why sebenarnya kita kena mulakan dengan urutan, bagi badan semua relax. Bila kita punya urat saraf semua dah ready, baru kita buat kaedah kiropraktik. Dia tak boleh macam simply terus buat. Yang you tengok kat TV tu sebenarnya dia orang dah rancang
Dia orang dah rancang. You tengok TV, kerap bunyi kuat kan. Dan dia ada juga trik macam mana nak bagi bunyi kerap tu kan. Ada. Dan apa yang kita tengok kat social media, untuk tontonan okey. Lepas tu tapi kalau you nak praktis, lebih baik you cari guru ataupun orang yang mahir dalam bidang dia. So rawatan ni boleh dilakukan dan ada masanya tak sesuai dilakukan. Itu you kena tahu apa sebab dia. Untuk tahu dengan lebih lanjut, boleh PM saya insyaAllah. Okay. Boleh PM Cik Wan. Mungkin boleh bagi FB punya ni. Saya FB saya, siapa yang nak follow saya, you type Ahmad Saiful Rizwan bin Jaharudin. Ejaan. AHMAD Ahmad Saiful SAIFUL Rizwan RIDZWN Jaharudin JAHARUDDIN. Ataupun boleh terus ke FB page saya, Duan Reflexologist. DUAN. DUAN Duan Reflexologist REFLEXOGIST. Duan Reflexologist. Itu satu-satunya page saya lah. Tak ramai, baru ada 4.2 follower. Itulah. Okey. Kita ada Tuan Azhari PK. Ini baru kita bincang tadi pasal metafizik. So mungkin Cik Duan, mungkin kita boleh buat akan datang ataupun macam mana Cik Duan dah jawab dulu Cik Azhari PK cakap. Sebenarnya pada 1 September ni saya ada buat sharing secara percuma dalam grup personal saya, grup secara private. Kalau tuan berminat, insyaAllah nanti saya akan invite masuk lah. Dan daripada semasa ke semasa, jika ada permintaan, ada keperluan, saya akan buat. Bukan apa, ilmu ni adalah ilmu alat yang mana bagi orang yang macam contoh kita safety officer, kita mungkin perlu menyiasat ataupun perlu tahu situasi kat tempat kerja kita. Kita tak kenal semua staff-staff kita kan. Tapi bila ada ilmu ni, membuatkan kita lebih mudah untuk berkomunikasi dengan mereka, insyaAllah. Alright, okay. So untuk yang tengah join ni, so mungkin boleh share, like, tolong share lah, tolong share. Kita tak nak paksa orang share kan. So tolong share, siapa rasa nak share boleh share, siapa yang tak rasa nak share tak payah share. Kita mudah je kan. InsyaAllah. So kita punya konsep adalah share benda yang rasa bermanfaat. Alright, okay. Jadi kita dah nampak tadi bagaimana bahawa hidup ni, ada orang cakap hidup ni keras, hidup ni jangan lembik, hidup ni penuh cabaran. Hidup ni penuh dugaan. Dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. So ini benda-benda yang menjadi boleh menjadi positif untuk kita dan kita kena kuat. Jadi bagaimana Cik Duan untuk kita supaya tak diinsan lembik ni? Memanglah kalau kita dah sakit, memanglah kita lembik nampak. Maksud saya bagaimana kita nak jadi betul-betul tabah ni? So ada tips-tips tak ataupun cara-cara tertentu supaya bangun, kita jadi kuat, kita semangat. Silakan. Okey, saya simpulkan sebab benda ni semuanya ada kaitan dengan energi. Energi iaitu tenaga. Saya pernah belajar dengan Dr. Jamal dalam Akademi Orang Metafizik. Dia ada 3 jenis kategori, iaitu orang yang tak ada tenaga, yang kedua orang yang tenaga biasa dan orang yang tenaga luar biasa. Saya nak bagi contoh yang paling mudah. Sebagai contoh, orang yang tak ada tenaga ni contoh dalam konteks solat sendirilah, dalam konteks solat. Apabila dia dengar azan, tak ada efek apa-apa pada diri dia. Tak ada efek nak tergerak hati nak pergi ke surau, tak ada efek nak tergerak hati kejap lagi, nak solat, nak ambil wuduk. So ini yang orang yang tak ada apa-apa. Maksudnya dia tak ada energi dah terhadap tu. Orang yang tenaga luar biasa, orang yang ada energi, mungkin masa time azan tu dia baru bergegas nak pergi ke surau, nak ambil wuduk. Maksudnya ada keinginan nak solat lah. Ini orang yang tenaga biasa. Tetapi orang yang tenaga luar biasa ni, sebelum azan dia dah ada kat surau. Jadi itu perbandingan antara tak ada tenaga, ada tenaga dan tenaga luar biasa. Jadi untuk orang-orang yang ingin bangkit, orang-orang yang mungkin dalam hidup ni semua orang akan hadapi cabaran, akan hadapi masalah. Kerana apa? Dengan you hadapi cabaran ataupun you selesaikan masalah tu, dia akan mematangkan kita lagi. Jadi untuk terus kita bangkit, untuk terus kita move forward, kita kena letakkan diri kita, sandarkan diri kita, apa saja yang kita lakukan kerana Allah SWT. Apabila kita sedih, kita kena ingat, walaupun tak ada siapa-siapa yang bela kita, kita ada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang selalu mendoakan, sentiasa mendoakan kebaikan untuk umat dia. Itu sebab kita kena perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiap kali you rasa tak tenteram, you banyakkanlah berselawat.
Dan jangan lupa zikir la ilaha illallah and Muhammad Rasulullah. Yang tu kena buat selalu, ulang-ulang selalu. Dan kita kena sentiasa pesan-pesan kebaikan kepada semua orang. Kerana apa? Setiap kebaikan yang kita pesan, lagi banyak kita beri, lagi banyaklah kebaikan tu akan Betul. datang kepada kita insya-Allah. Dia macam ni, kadang-kadang orang dia nak share dalam FB ke, Yes. Insta ke, dalam WhatsApp ke. Pasal-pasal kebaikan ni memang orang tak like sangat. Betul. Kan? Orang tak ada macam kinja-kinja Betul. nak komen apa kan. Betul. Tapi kalau sharingnya tu mungkin benda-benda yang kurang bermanfaat, kadang-kadang mendapat sambutan yang luas. Yes, Lagi-lagi yes. kalau benda tu kadang memalukan diri sendiri kalau kita nampak kan. Yalah, benda-benda So yang benda-benda viral lah. yang jadi terpulang pada you all semua diberi akal fikiran, betul lah. Betul. Jadi jangan kecewa kalau you share dalam FB ke dalam mana orang tak ada like langsung kan, ataupun ada seorang je. Balik-balik orang tu je ataupun kita sendiri yang like kan. Jadi jangan kecewa sebab untuk berkongsi benda-benda yang baik ni tak semua orang nak ambil. Okey, jadi kita macam ni. Saya dah bercakap dengan Cik Duan tadi, mungkin kita akan pilih seorang pemenang. Yes. Seorang pemenang akan mendapat 30 minit percuma refleksologi ke apa? InsyaAllah siapa yang dipilih oleh Cik Aziz nanti. Bukan saya lah, tim kami. Siapa yang dipilih oleh Cik Seorang je Aziz, kita ambil. dia akan dapat servis khidmat terapi dengan saya secara percuma. You boleh pilih you nak bekam ke, you nak urut ke. Saya tadi Cik Aziz kata nak bagi 30 minit. Saya ingat macam ni lah. Saya nak beri dengan ikhlas. Siapa-siapa saja yang request yang Cik Aziz pilih lah kan. Tak kisah you sakit apa, kita akan buat sampai selesai. Maksudnya you akan dapat full terapi dengan saya. Okey ke okey? Oh, okey. Okey Cik Izzah, dah ada pemenang ke? Kita ada Cik Izzah kita yang tolong pilih ni. So kriteria kita dah bincang. Jadi ingat dia tak kisah orang tu menang 17 kali pun tak apa dalam FB kita. Tak apa. Yang kita. penting rajin. So yang penting dia hadir dengan memberi manfaat. Kita ada Cik Hafiz Sayudin, terbaik Duan kita. Alhamdulillah. Okey, jadi semua ilmu-ilmu ni adalah milik Allah. So apa lagi yang kita ada? So kalau kita lihat sambil kita tunggu pemenang ni, kita lihat ramai-ramai kawan kita yang tak sakit dah tak ada dah. So cuba you tengok FB you, kalau you punya follower ramai lah. Kalau you kalau tak ramai mungkin so harap dapat share lah. Ada orang meninggal kan. Betul. Kan? Tak pun bukan dia, mungkin pak cik dia doakan mak saya baru meninggal tadi. So hari-hari begitu. Kadang-kadang kita tak perasan. Cuba tengok kawan kelas-kelas you all. So berapa orang dah yang telah pergi. Jadi sekarang ni kalau kita lihat sebelum kita habis dan menunggu pemenang ni, Cik Duan, mungkin ada kata-kata hikmah nak bagi dia. Kata-kata pendek. Macam pantun ke, kiasan ke, ataupun apa dia? Okey. Saranan saya kepada semua pendengar di luar sana, baik yang pernah mengenali saya ataupun yang baru nak kenal saya, jika saya ada salah silap sebelum ni, saya mohon ampun dan maaf. Dan saya juga lebih menggalakkan kepada anda semua sentiasa bermaaf-maafan antara satu sama lain. Okey. Maksudnya kita bersihkan dulu kolam jiwa kita. Apabila kolam jiwa kita jernih, insya-Allah apa saja yang kita, contohnya kita nak dapatkan ilmu, Allah akan bagi dengan lebih mudah. Dan dalam masa sama sentiasa ajar diri untuk saling memberi, saling membantu. Kita tak tahu apa saja kebaikan yang kita lakukan, yang manakah yang boleh bantu kita untuk masuk ke syurga. Dan kalau boleh selalu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Sebab ini tips yang diajar oleh guru saya. Apabila kita mendoakan kejayaan sahabat kita, sebenarnya malaikat yang mengangkat doa tu akan bawa doa tu dan doakan kepada kita. So tips untuk cepat makbul doa, banyakkan doa untuk orang lain. Tu dia. Banyakkan doa untuk orang lain insya-Allah. Satu lagi, kalau ada peluang nak belanja orang makan, kalau kita ada duit, kita mampu nak bayar, kita bayar. Yes, so betul. itu adalah sangat kuat. Tapi jangan menunjuk sampai saya bayar. Ayatlah, kita buat je kan. Tengok kemampuan kita lah. Kalau kita tak boleh mampu satu kedai, kita mungkin satu meja. Tak mampu satu meja, mungkin kawan kita kat depan kita. Betul. So jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita dah ada pemenang So kita ada Cik Azhari PK. Cik Azhari PK ni yang telah dipilih untuk memenangi hadiah. Jadi boleh kontak Cik Duan. Ada nombor kontak Cik Duan kan? Cik Azhari PK ni? InsyaAllah ada. InsyaAllah ada kan? Kalau tak ada boleh tengok FB dia, boleh DM atau PM dia. InsyaAllah. Jadi untuk yang lain-lain ni yang tidak terpilih untuk mendapat sesi tersebut,
So jangan kecewa, boleh Ah. dapatkan dengan sedikit bayaran ataupun banyak bayaran lah. Tengoklah, tapi kalau dah sebulan 4-5 kali kan, sebab kita pun ada kos, betul tak bang? Tak apa, Kita bukan berniaga, kita tapi boleh runding. Benda boleh runding benda kan. boleh Kawan-kawan bincang. punya hal boleh Benda runding. boleh bincang. So tahniah Cik Azari. Nanti boleh contact saya. Boleh dapatkan terapi dengan saya insyaAllah. Rakan-rakan yang lain pun boleh juga. PM tepi. Selalu support page Tuan Aziz Basiran. Dan kalau boleh kongsikan sebanyak yang mungkin. Sebab lagi ramai orang yang mendengar, lebih ramai orang yang dapat manfaat dan lebih banyak pahala daripada perkongsian yang dapat kita Yang berikan ni, insyaAllah. Alright, okay, jadi kita dah nak habis ni, berapa saat lagi. Jadi saya ucapkanlah terima kasih kepada yang support. Saya tak kisah pun ada berapa orang yang agak view ke dan sebagainya. Berapa orang komen. Cuma yang saya kisah adalah kenapa saya tidak berkongsi kebaikan kadang-kadang dalam satu hari apa yang aku dah buat. Kadang-kadang kita fikir tu. Jadi untuk tips-tips kejayaan, tips-tips macam mana nak kaya ke apa lah. You buka YouTube tu bersepah orang cerita pasal 7 rahsia 7 macam-macam. 7 ada 17, 18. Pulang lah you tengoklah sendiri tapi you mampu buat tak apa yang dia tulis ada yang kata kena bangun 4:30 pagi. Benda tu memang ramai orang dah sebut Jadi saya adalah orang yang suka membaca buku-buku kisah-kisah orang yang berjaya Antaranya saya nak share antaranya adalah orang-orang yang berjaya ni biasanya kebanyakannya dia akan bangun awal pagi. Betul. So yang kedua orang-orang yang berjaya ni biasanya kita akan lihat dia tidak buang masa. Betul. Dengan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Itu banyak lagi lah. Ini yang saya dapat rangkumkan selain daripada disiplin, banyak lagi benda tapi semua kita kena ingat semuanya dengan izin Allah SWT. Okay, jadi last kata-kata nak minta maaf ke, nak say hello ke apa sebelum kita habis. Okay, samping tu juga saya nak berpesan kepada semua sebagai contoh lah safety officer yang ada. Kadang-kadang kita ni kerja ada tempoh kontrak kita. Dan bila kontrak dah tamat, kadang-kadang ada yang boleh sambung, ada yang tak boleh sambung. Macam saya jenis tak suka tunggu. Daripada saya menunggu peluang kerjaya tu, saya lebih suka belajar bidang baru ataupun usahakan bidang baru. Sekarang ni pun saya tengah belajar dalam bidang hartanah. InsyaAllah. Mana dah tahu satu hari nanti apa yang kita ceburi, benda tu yang akan bantu kita menaikkan kita. Yang penting kita jangan mengalah dan sentiasa bersedia untuk terima dan juga belajar perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Dan selalu positif, bercampur dengan rakan-rakan yang positif, join circle-circle yang positif. InsyaAllah kita akan terus hidup dalam keadaan yang positif. Alright. Alhamdulillah. Program kita tamat. So kita telah delay lebih kurang 4 minit 16 saat bukan delay, terlebih rancangan. Kalau TV tak boleh ni. Okay, tak apa. Jadi insyaAllah kita akan ada program-program yang lain. Tolong war-warkan, share sebanyak mungkin. Tolong share lah, mungkin ramai tak share lagi kepada rakan-rakan. Terima kasih semua. Mungkin ada yang sedang menunggu kat mana aku nak berubat ni, ataupun aku kaki lengur-lengur tak elok-elok ni So seksa dia je, dia yang tahu sebab dia mengalami, mungkin dia migraine, sakit kepala dah bertahun-tahun dah tak tahu beribu ubat dah telan jadi mungkin belum ada dengan izinnya lagi Jadi ingat bila kita sakit ke, kita berlaku usahan, kita minta pada Allah dulu. Lepas tu baru kita pergi hospital gimana dan sebagainya. Ini kita kadang-kadang terlupa Cik Duan dia orang Allah first. Allah first. Dia orang ni dah habis usaha 7-8 tahun baru nak buat tolak hajat apa semua. Ini minta maaf lah, saya bukan makna saya bagus. Saya ceritakan je apa yang dipraktikkan oleh benda yang sepatutnya. Alright, jadi terima kasih kepada Cik Duan, Cik Azimin setuju sekarang zaman multitasking. Yes, okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi mereka yang support ni, terima kasih banyak kepada semua. Saya tak mampu nak sebut nama seorang-seorang ni. Dan Alhamdulillah, so tolong share, like dan sebagainya. Dan minta kawan-kawan, rakan-rakan kalau rasa FB page Aziz Basiran -AB ni memberi manfaat, so tolong follow, minta dia orang follow. Sebab jika benda ini mendapat sambutan yang luas, maka hikmahnya akan luas. Mungkin Cik Duan akan ada lagi di sesi-sesi akan datang. InsyaAllah. Sebab insyaAllah saya akan cuba buat setiap minggu, cuma masanya adalah bergantung kepada masa saya free. Gitu. Mungkin akan datang saya dah tak perlu ada. Mungkin dihandle oleh kami punya tim yang lain. Dan mungkin kami akan juga buat di tepi pantai, di tepi laut, di udara, dalam kapal terbang. Tuan boleh? Tak boleh Boleh. Dan di tempat-tempat kita berkongsi kita lihat. Okey, jadi terima kasih semua.
kepada yang menyokong, yang sedang menyokong, yang akan menyokong. Dan pada yang tidak menyokong pun kami tidak ada masalah. Alright, jadi minta maaf zahir batin, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Okey? kasih semua. Terima kasih semua.